Rusia. Di mana? Tak tahu lagi Okey. Nur Aisyah Azamuddin. Di mana kamu berada, Aisyah? Assalamualaikum. Saya Salam. berada dekat rumah Kuantan. Nama Kuantan. saya Nur Aisyah. Kuantan, Pahang. Belajar di mana? Nama saya Nur Aisyah Zamuddin. Aisyah. Belajar dekat Intech Education dekat Shah Alam. Intech. Dia persiapan ke luar negara kan? Tapi saya ambil ACCA. Apa tu? Bidang apa tu? Apply. Accounting. Association of Chartered Accountant. So akan ke UiTM lah. Dia tapi bukan UiTM lah, memang duduk kat Intech je. Oh, okey. Degree di situ Okey, Aisyah di Kuantan, Ain di Batu Cave, Hani di Johor tadi. Azira Khairuddin. Assalamualaikum. Salam. Saya di Terengganu. Nama saya Azira binti Khairuddin. Jauh Terengganu ni. Terengganu di mana tu? Di Paka, Terengganu. Paka, Terengganu. Belajar di mana? Applied Physics di USIM. Wow. Apa nama dia punya kuliah dia? Fakulti Sains Teknologi. Sains Teknologi di USIM Tahun ke berapa? Tahun ketiga. Tahun ketiga. Dan alhamdulillah kita ada Jamilah Muhammad Fazil. Jamilah duduk di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal daripada Gerik, Perak. Sekarang tengah duduk di KL. Baru habis latihan industri hari ini. Latihan industri online ke fizikal? Campur-campur. Campur-campur. Ada hari pergi, ada hari ini. So tak balik? Takat ni tak balik, tunggu sini. Tak balik Gerik ke tak boleh balik Gerik? Tak balik lagi sebab sini rumah makcik. Rumah makcik. So kita ada perwakilan negeri Kita ada Johor, kita ada Selangor, kita ada Terengganu, kita ada Pahang, kita ada Jamilah dari mana tadi? Perak Perak, Gerik Perak. Berasal daripada Gerik Perak. Ini yang seronok ni. Belajar dekat UiA Pagu, Johor. UiA Pagu. Okey. Okey, alhamdulillah adik-adik semua, terima kasih atas komitmen anda. Tak sangka pula malam ni semuanya siswi-siswi belaka. Atikah ada bersama ke Kak Atikah? Kak Atikah tak ada, tak apa, it's okay, no problem. Kalau Kak Atikah ada, boleh nak tanya memang tak ada siswa ke ataupun tak apa, insyaAllah. Jadi ada. Tika perkenalkanlah diri pada adik-adik, alang-alang ada kat situ tu. Tak free tak apa. Perkenalkan diri je and then Tika boleh uruskan anak-anak. Okey, assalamualaikum jadi assalamualaikum Ustaz juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Atika, staff dekat Ustaz Tarabu Center. Sebagai researcher kot. Researcher. Okey, itu sajalah. Kak Atika orang Johor kan? Orang Johor tapi saya menetap di Kajang. Tapi background tu macam di Kedah duduk di kawasan sawah padi Okay. Jadi Kak Atika dalam bidang bahasa Arab, seorang pembaca yang kuat dan seorang pengkaji yang bagus. Jadi terima kasih adik-adik atas perkenalan ini. Dan kalau adik-adik rasa segan ataupun rasa macam ada benda lain kena buat, adik-adik boleh off kamera. Tetapi kalau boleh kekalkanlah kamera ni sampai ke ujung supaya saya boleh berinteraksi dengan adik-adik insya-Allah. Ya, tapi kalau ada keuzuran, ada hal tiba-tiba, it's okay, no problem. Yang penting kelas kita ni tak lama, kita ada baki 50 minit sahaja. Apa kita nak sembang hari ni? Ya, kita nak bincang pasal apa? Baiklah. Ustaz, saya tak suka bahasakan diri saya Ustaz. Saya akan berkongsi dengan adik-adik 2 ayat. Ya, 2 ayat yang mudah-mudahan memberikan kekuatan pada adik-adik untuk menghadapi cabaran di usia apa orang panggil ini, bukan remaja ni. Apa lepas remaja? Usia yang mencabar, usia sebagai apa? Belia.
ya, usia sebagai siswi. Dua ayat ini telah memberi kekuatan pada saya, mudah-mudahan memberi kekuatan pada adik-adik. Ayuh, kita cuba belajar berinteraksi dengan dua ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan cara interaksi yang mudah-mudahan sahih, ataupun cara interaksi yang betul-betul berdasarkan bagaimana Allah Ta'ala nak. Jadi ayat yang Ustaz pilih, ya, ayat yang saya pilih, ya, kejap Ustaz, minta maaflah. Ya, saya pilih ayat 23 dan 24 surah Yusuf. Surah Yusuf. Ya, ayat 23 24 kalau adik-adik ada Al-Quran, ya, muka surat 238. 238. Jadi Ustaz kongsikan dengan kamu ayat berkenaan, ya, dan Ustaz bacakan dulu dan mudah-mudahan adik-adik semua dapat bacakan secara serentak bersama-sama insya-Allah. Ya, sebab kita tak ada masa nak pergi kepada one by one dan ini bukan kelas tajwid, ini kelas kita nak belajar tadabbur. Okey. So ayat 23 dan 24. Adik-adik semua dah ready? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dia panjang sikit tetapi sangat penting untuk adik-adik mendapat kekuatan daripada ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Cuba kamu semua berlima ke berenam ni, ya, cuba baca sama-sama ayat 23 ni. InsyaAllah, silakan adik-adik onkan anda punya audio. Sama-sama baca, Ustaz nak dengar. 1, 2, mula. Tak serentak pun tak apa, yang penting semua baca dalam waktu yang sama. Nak dengar kamu baca, silakan. Oh, stop adik-adik, stop. Rupa-rupanya dia kacau. Okey, saya rasa mula daripada Maria. Takat mana yang boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله Ma'adallah. Panjang sikit. Bukan ma'adallah. Ma'adallah. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Bagus. Aisyah boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Alhamdulillah. Last one, Azira Khairuddin. Boleh baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون. Bagus. Okey, alhamdulillah. Kita pergi pada ayat 24 dan Baki akan baca ayat ni, insya-Allah. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Okey, siapa lagi yang belum baca boleh baca, iaitulah Jamilah. Ada kat sini Jamilah? Ada. Saya dah tak nampak dah adik-adik. Okey, Jamilah silakan.
walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana ar-ra'a burhana rabbih. Aywa. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Bagus. Okey, Raja Ain yang terakhir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sadaqallahul azim. Baik, semua dah baca ke? Ada yang belum ke? Saya takut tak nampak sebab bila saya buka ayat Quran saya dah tak nampak adik-adik ni. Kecuali 3-4 orang sahaja. Jadi saya harap semua dah baca. Ada yang belum baca ke? Semua dah baca Okey. Ini adalah langkah yang pertama apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran adik-adik untuk kita sampai ke satu peringkat di mana ayat tu memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saya faham adik-adik mungkin belum faham ayat ni mengenai apa. Macam itulah juga bila kita baca Quran. Kadang-kadang kita baca benda kita tak faham. It's okay. No problem. Tetapi sekurang-kurangnya adik-adik memulakan interaksi dengan Al-Quran dengan menghormati. Menghormatinya sebagai kalam Tuhan. Apa aku nak baca ni bukan ucapan manusia. Ini ucapan Allah. Dan Allah telah memberikan ucapan dalam bahasa Arab. Allah yang maha bijaksana, yang tahu semua bahasa, yang menciptakan bahasa, Allah pilih bahasa Arab untuk diturunkan Al-Quran. Jadi mesti ada sebab Allah pilih bahasa Arab. Jadi menghormati pilihan Allah yang memilih bahasa Arab untuk diturunkan kitab yang terakhir, macam mana cara nak hormat bahasa Arab? Maka lidah kita jangan jadi lidah Melayu. Lidah kita kena diarabkan. Mana yang ha, kita sebut ha. Jangan disebut ha. Nanti lari maknanya. Ya, nanti lari maknanya. Ya. Jadi tadi adik-adik telah belajar memperelokkan bacaan. Itu namanya adalah, cuba teka dalam bahasa Arab. Mula dengan huruf ta. Dalam bahasa Melayu dia mula dengan huruf ti. Apa nama interaksi tu? Kita kena sebut. Yes, betul. Siapa sebut tu? Aisyah ke? Aisyah ke? Aisyah dapat 1 bintang ya. Cukup 5 bintang saya bagi hadiah buku. Jadi 1 bintang untuk kamu. Jadi tilawah. Ya, saya akan kongsi dengan adik-adik sebelum jam 10. Adik-adik akan dapat 5 langkah untuk interaksi dengan Al-Quran sebagaimana Allah nak. Apa yang saya akan sebut pada adik-adik ni bukan cadangan saya, bukan cadangan Tadabbur Center, tetapi apa yang Al-Quran kata, cara nak berinteraksi dengan kalam Allah. Okey, tilawah ni, apa maksud tilawah adik-adik? Adik-adik ya membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan. Sebagaimana diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah kepada para sahabat dalam bahasa Arab. Dahulu ya adik-adik Al-Quran tidak bertulis ya. Yang Nabi terima tu bukan bertulis. Yang Nabi terima adalah daripada bacaan gurunya. Siapa guru Rasulullah dalam Al-Quran? Jibril. Jadi Nabi mendengar. Nabi mendengar. Jadi hari-hari ni adik-adik belajar tilawah. Iaitulah bukan baca ikut kepala sendiri apa yang tertulis dalam Al-Quran, tetapi memperdengarkan bacaan untuk disemak. Ya, mungkin ustaz tak pandai sangat, tapi Kak Atikah boleh bantu, boleh backup. Jadi itulah namanya tilawah. Okey. Kenapa tilawah ni penting ustaz? Sebab ia adalah bukti kamu betul-betul hormat kepada kitab Allah. Okey, ada tak apa-apa buku
ya yang adik-adik beli di pasaran yang adik-adik kena baca sampai telinga dengar? Ada tak? Kamu beli buku. Kalau saya boleh tanyalah, Azira, buku yang paling kamu suka buku apa? Yang kamu pernah beli ataupun masih terus membeli? Novel. Hilal Novel Ashraf. tajuknya apa? Hilal Ashraf. Aisyah Azamuddin, buku apa? Saya buku Quran tag kot. Oh, Dari ingatkan Quran Aisyah. tadi. Kalau Quran sentap aku. Memang insaf ah. Quran tag Aisyah Ustazah Aisyah ke? Ustaz Aisyah Aisyah. Raja Ain, buku yang kamu sukai? Lama tak sentuh buku, Ustaz. Sebab kamu sentuh Al-Quran ke? Buku apa kamu sentuh yang terakhir? Buku interpersonal communication. Interpersonal communication, subjek kamu di kuliah. Sebab nak esok nak exam. Lebih kurang lah. Alhamdulillah. Kenapa tak banyak sentuh buku akhir-akhir ni? Raja Ain sentuh apa? Assignment. Ya? Assignment. Sebab dia... Apa tu? Tak dengar? Tu, kerja-kerja universiti sebab tarikh dekat-dekat. Faham. Adik-adik exam ke ni? Dalam masa terdekat ni? So, saya difahamkan kamu ada exam. Betul ke? Tak semualah. Okey. Maria, Hani. Ya Allah. Dengan jari-jari kamu nampak tu. Baru lepas exam, so last saya pegang buku exam. Buku exam. Ini pengakuan ikhlas Alhamdulillah. Jamilah. Last pegang buku novel. Novel juga. Jadi 2-3 orang minat novel. 2-3 orang lagi subjek buku teks universiti. Tak apa adik-adik. It's okay. No problem. Yang penting, ada tak buku yang kamu beli di pasaran yang kamu bukan setakat baca atas katil, tetapi kamu kena sebut satu persatu word dan mesti sebutan itu betul. Ia tak berlaku kan? Tiba-tiba Al-Quran begitu. Al-Quran bukan buku yang bertulis dahulu. Al-Quran ini diperdengarkan. Dan mesti pembacanya memperelokkan bacaan. Selain daripada tilawah, dalam Al-Quran juga Allah menyebutnya sebagai tartil. Tartil. Adik-adik tahu apa itu tartil? Ya, tartil ini apa? Warattilil Qur'ana tartila. Tahu tartil tu apa? Tartil ni adalah Memperelokkan. Betul, bagus. Adik-adik membaca perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Kerana setiap huruf ada haknya. Setiap huruf ada hak yang mesti ditunaikan. Iaitulah ada huruf duduknya di dalam halkum kita ni, Ada huruf duduknya lidah kena ke langit. Ada huruf kita perlu kemamkan lidah kita, dua bibir kita. Setiap huruf ini dia ada makharij al-huruf. Dia ada tempat keluar, dia punya udara dia tu. Jadi apabila adik-adik tadi struggle untuk membacakan Al-Quran dengan baik, maka itu adalah cara kita hormat Al-Quran, cara kita menunjukkan apa yang saya baca berbeza daripada buku-buku lain. Apa yang bakal saya faham adalah sesuatu yang tidak ada dalam buku-buku lain. Sehingga kan cara bacaan pun kita membezakan daripada cara kita baca buku lain. Dan Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, satu huruf berapa kebaikan? 10. Satu huruf 10 kebaikan. Jadi ini tidak berlaku bila adik-adik baca hadis. Adik-adik dapat pahala menuntut ilmu hadis, tetapi pahala satu huruf itu hanya ada bila adik-adik baca dengan tilawah yang baik. Tetapi kan kita sebagai pencinta ilmu daripada Al-Quran, sudah pasti adik-adik join KTS ni sebab apa? Antara sebabnya adalah adik-adik nak belajar tadabbur kan? Adik-adik nak belajar ilmu daripada Al-Quran. Jadi Allah pilih adik-adik. Maka sudah pasti yang terpilih daripada Allah ni, dia tak nak setakat belajar tajwid, setakat belajar memperelokkan bacaan. Kita nak lebih daripada itu.
Betul tak? Kamu join KTS sebab apa? Azira, kenapa join KTS? Kenapa daftar? Belajar tadabbur. Maria Hani? Sebab nak belajar Quran. Belajar Quran. Raja Ain? Sebab apa? Apa kamu nak daripada kelas ni? Kamu semua dah banyak kelas online. Sekarang kamu kelas online lagi. Malam pula tu, penat, letih. Kenapa? Apa kamu nak sebenarnya? Raja Ain? Saya pun nak faham Al-Quran. Faham Al-Quran. Jamilah? Nak tahu kisah-kisah dalam Quran. Nak tahu? Kisah-kisah dalam Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. So kebetulanlah hari ini kamu dapat surah yang memang namanya kisah. Aisyah? Saya nak lebih faham Al-Quran. Maksudnya nak lebih dalami lah apa isi Al-Quran tu. Macam tu. Dalami. Sebelum ni belum dalam. Dia dalam tapi tak secara yang kadang-kadang kan ada orang tadabbur tak kena cara macam tu. So macam nak lebih Tadabbur tahu. tak kena cara. Bukanlah maksudnya bukan tak ada Siapa? tak cara, maksudnya dia tak faham Siapa betul-betul yang lah. Maksudnya tadabbur kadang-kadang tak kena cara? Memang berlaku pada kamu atau kawan-kawan kamu? Dia kawan tadabbur. kot. Tapi tadabbur tak kena cara. Maksudnya kan ayat tu tentang cerita lain tapi dia ambil dia rasa untuk diri dia je, tapi kan ayat tu sebenarnya nak cerita pasal benda lain lah macam tu. Macam nak Ayat tu cerita benda lain. Ayat tu cerita benda lain. Tapi dia rasa ayat tu pada dia. macam tu. Betul lah tu tadabbur. Tak tahu lah nak cakap macam mana. Ayat tu cerita pasal Nabi Yusuf. Tapi dia kaitkan ayat tu dengan dia. Tadabbur lah tu. So kat mana salah dia? Tak, bukan. Dia tak salah yang tu. Maksudnya, Okay. dia maksudnya Ayat tu lain luar lah. konteks. Okay. Ayat tu telah ditafsirkan dengan salah. Macam tu maksud kamu? Betul. Itu bukan masalah tadabbur. Itu masalah tafsir. Mana boleh tadabbur, tafsir tak tahu. Cumanya ramai orang ingat tafsir ni kena baca berjilid-jilid, mati aku. Tak. Apa makna tafsir? Apa makna tafsir kan? Nanti kita bincang. Okey, itu T nombor 1. T nombor 2 baru tafsir. T nombor 2 baru kita namakan sebagai tafsir. Okey, tafsir ni apa adik-adik? Tafsir ni, ia adalah usaha memahami makna yang tersurat daripada ayat. Apa makna ayat ini? Tadi dalam bahasa Arab, kita lahir Melayu. Kita lahir Melayu, mungkin kita tak pernah dengar perkataan warawadathu. Tak pernah dalam kamus Dewan ada perkataan tu. Kan? Hai talak. Ada tak perkataan tu dalam kamus Dewan? Tak ada. Kan? Kalau ayat kita baca tadi, ada tak yang kebetulan ada dalam bahasa Melayu? Mungkin ada kot. Mungkin ada dalam bahasa Melayu. Contohnya apa? Ikhlas. Ada tak dalam bahasa Melayu? Jadi kebetulan tadi ayat 24 tu ada mukhlasin. Maka kebetulan lah. Oh, ni orang ikhlas ni. Bolehlah kita faham secara mudah. Tetapi kekadang kan, kenapa penting tafsir? Aisyah sebut tadi nak pergi dalam. Nak pergi dalam. Ibaratnya orang yang berada di permukaan lautan lah. Dia tak nak hanya sekadar berada di permukaan. Contoh, tahu permukaan adalah bila dia baca innahu min ibadinal mukhlasin, ya. Bila dia baca ayat ni, dia menyangka ya makna tersurat ayat ini adalah Yusuf daripada hamba-hamba kami yang ikhlas. Betul tak? Ikhlas. Jadi sebab kebetulan dalam kamus Dewan pun ada perkataan ikhlas dan anda pun faham Yusuf daripada orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah lah. Itu adalah kefahaman yang betul. Yusuf daripada orang-orang yang ikhlas. Tetapi dia belum dalam. Kerana itu namanya permukaan. Aisyah nak pergi ke dalam. Aisyah ada pengalaman berenang tak? Ada. Alhamdulillah. Yang menarik di permukaan atau di dalam? Bergantung kepada lautan mana kamu menyelam. Kalau lautan itu adalah Pangkor, ya, Langkawi,
memang sedaplah menyelam ke dalam. Tapi kalau macam tempat saya berasal, Pantai Seri 7, Tumpak Kelantan, tak dia menarik pun, memang gelap gelita juga menyelam ke dalam. Tetapi ada lautan ini jernih. Cantik bukan di permukaan, cantik duduk di mana? Lu'lu', marjan, mutiara, duduk di mana? Di dasar. Jadi orang yang belajar tafsir, artinya orang yang nak pergi ke dalam. Sebab dia tahu tak semua orang jumpa yang mahal-mahal ni. Sebab yang mahal-mahal ni Allah sembunyi. Allah sembunyi kat mana? Dekat dasar. Jadi mukhlasin ini contoh pada adik-adik. Mukhlasin bukan orang ikhlas sahaja. Kalau tengok terjemahan, orang ikhlas. Tetapi kalau kita masuk dari pintu tafsir, kita belajar ilmu tafsir, mukhlasin adalah orang yang diberikan keikhlasan. Ada beza tak? Mukhlisin, orang yang mengikhlaskan diri. Mukhlisin, orang yang mengikhlaskan hatinya. Itu mukhlisin. Adik-adik baca mukhlas ke mukhlis? Tadi. Adik-adik baca mukhlas. Jadi mesti ada beza. Mukhlas dengan mukhlis. Jadi ilmu tafsir beritahu, mukhlisin adalah orang yang berusaha untuk ikhlas. Konsisten berjuang untuk dapatkan keikhlasan. Tidak mahu melakukan kerana selain Allah. Dia cuba, dia struggle. Tetapi ada satu lagi sifat, iaitulah mukhlas. Orang yang dikurniakan keikhlasan. Maka ada beza tak? Satu orang nak capai ikhlas. Satu orang diberikan keikhlasan. Mana title yang lebih tinggi pada pandangan kamu? Mukhlisin? Orang yang mencuba. Orang yang mencuba. Orang yang mencuba. Al-Quran sebut dua-dua. Al-Quran kata dua-dua itu terpuji. Syaitan tidak boleh menyerang kedua-dua belah pihak. Sama ada mukhlis atau mukhlas. Dan untuk makluman adik-adik dalam ilmu qiraat, ini ilmu tafsir lah. Ilmu tafsir. Adik-adik tak payah belajar. Cuma nak bagi tahu, memang ayat 24 boleh dibaca dengan dua bacaan. Dua-dua boleh. Nabi baca dua-dua. Innahu min ibadinal mukhlisin. Boleh. Jangan marah imam kalau dia baca mukhlisin. Jangan kata, mana boleh Quran kata mukhlasin. Sebab Quran kita ni, dia daripada satu jalur bacaan. Ada perkataan yang melalui jalur bacaan lain. Daripada Nabi juga. Jadi mukhlasin. Mukhlasin ini adalah, okey, tadi kita timbulkan persoalan mana yang lebih tinggi dan adik-adik jawab orang yang berusaha untuk ikhlas. Tetapi kenapa tak kata orang yang dikurniakan keikhlasan lebih tinggi kedudukan daripada orang yang berusaha mencapai keikhlasan? Sebagai metafora, adik-adik nak exam. Adik-adik dari kalangan yang berusaha untuk berjaya. Betul tak? Berusaha untuk berjaya. Mukhlisin ke mukhlasin? Untuk berjaya. Mukhlisin lah. Mukhlisin. Berusaha untuk capai. Tetapi bila adik-adik dianugerahkan, selalu dianugerahkan. Jadi adik-adik dikurniakan kejayaan. Siapa yang kita akan respect lebih? Adakah orang yang berusaha untuk berjaya dan at least dia dapat 3.5 dengan orang yang memang asal exam je 4 flat. Asal exam je 4 flat. Setiap semesti dikurniakan kejayaan. Mana yang lebih kamu respect? Jadi adik-adik tarik balik ke macam mana? Ini contoh perbincangan dalam ilmu tafsir. Dia memang nampak complicated tetapi dia best. Sebab kita akan belajar tidak ada orang mukhlas melainkan dia mukhlis dulu.
Dia usaha dulu. Tetapi usaha belum tentu anda dapat level yang paling tinggi. Belum tentu. Tetapi Allah anggap ini sudah usaha. Allah tak pandang natijah. Tahu tak? Allah pandang usaha. So, struggle anda itu menyebabkan Allah memberikan belas kasihan kepada anda. It's okay tak dapat mukhlas. Dapat mukhlis pun tak apa. Tetapi orang yang dah biasa struggle, akhirnya dia dah biasa dengan exam. Dia dah biasa study ad hoc. Dia dah biasa smart study daripada hard study. Asal nak examnya dia dah biasa dah. Lalu dia selalu dikurniakan dengan kejayaan. So, kejayaan dengan diri dia dah jadi darah daging. Keikhlasan dengan Nabi Yusuf ni dah jadi darah daging. Baginda dah biasa mengikhlaskan dirinya. Jadi siapa level lebih tinggi? Mukhlas. Jadi adik-adik, ini dia panggil ilmu tafsir. Okey, jadi ada soalan tak? Apa-apa daripada kamu tentang tafsir T yang kedua? Kita ada 5 T malam ni. Kita guna 2 ayat untuk belajar 5 T. Dan insya-Allah 5 T ni dia akan berlaku dalam usrah adik-adik dengan nakik-nakik yang lain akan datang. Kita konsisten nak adik-adik pegang 5 T ni. Ya, tafsir, apa dia tafsir? Berusaha memahami apa yang tersurat daripada ayat. Okey. Jadi kita tengok balik ayat tadi. Kita tengok ayat ni. Ustaz, macam mana nak faham tafsir ayat ni? Kat rumah tak ada tafsir lah Ustaz. Adik-adik kena ingat. Tidak semua ayat Al-Quran perlu adik-adik belik tafsir Ibnu Kathir. Tidak semua ayat Al-Quran adik-adik kena belik tafsir yang berjilid-jilid. Ada ayat-ayat Al-Quran sudah ditafsirkan dengan ringkas. Adik-adik tahu dalam bahasa Melayu disebut apa? Tafsiran yang ringkas. Terjemah. Terjemah. Ada ayat, terjemahan itu tafsir. Tetapi ada ayat, terjemahan tu belum tafsir. Faham tak? Ada ayat Quran dalam kategori terjemahan tu memang telah menjalankan tujuan tafsir. Tetapi ada ayat Quran, bukan ayat 23, tetapi ayat lain dekat surah lain, terjemahan tu belum lagi tafsir. Sebab tafsir ni apa? Kita ulang balik. Tafsir ni apa tadi kita belajar? Makna tafsir. Okay, kalau Ustaz boleh tuliskan kepada kamu, okay, untuk lebih memudahkan adik-adik. Okay, nampak tak? Adik-adik nampak kan? Okay. Tafsir apa tadi adik-adik? Usaha. Memahami apa yang... Yes. Memahami yang tersurat dari ucapan Allah dalam bahasa Arab. Nak faham. To just understand. Jadi ini adalah usaha akal untuk memahami. Akal untuk memahami apa yang dalam bahasa Arab. Tetapi ada ayat-ayat Al-Quran yang terjemahan itu tidak sampai kepada objektif tafsir. Contoh dia, kita ambil contoh. Adik-adik tengok surah Al-Hijr, ya, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, surah Al-Hijr, saya tunjukkan pada kamu semua. Okey. Okey, kamu tengok Boleh nampak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Okey, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini apa namanya? Tilawah. Tetapi tafsir dia, okey, sebelum pergi pada tafsir, kita tengok terjemahan dia dulu. Dan sembahlah Tuhanmu. Okey, boleh faham tak sembah Tuhanmu? Boleh faham, tak ada masalah. Sehingga datang kepadamu keyakinan. Keyakinan. Okey, adik-adik faham tak keyakinan tu apa?
kefahaman adik-adik adalah keyakinan tu adalah confident lah. Jadi kita kena beribadah sehingga datang keyakinan. Jadi apa benda keyakinan tu? Apa sebenarnya maksud keyakinan dalam ayat ni? Kalau yakin saja, perkataan yakin saja, adik-adik tahulah ia bermaksud apa keyakinan ni. Yalah keyakinan lah. Tak tahu nak terjemah kat mana lagi kan. Dah nama keyakinan kan. Tetapi soalan kita adalah perkataan yakin ni dalam ayat pasal ibadah. Jadi apa maksud dia? Jadi terjemahan tu dia belum lagi tafsir. Sebab objektif tafsir adalah what's the point daripada ayat ni? Maka yakin itu tafsirannya adalah kematian. Tapi terjemahan dia tak buat. Sebab ini namanya terjemahan. Okay, boleh faham Al-yakin tu sebenarnya adalah kematian. Adik-adik tahu tak kenapa kematian disebut al-yakin? Sebab tak ada orang yang ragu yang dia akan mati. Betul tak? Tak ada orang ragu yang dia akan mati. Apatah lagi musim pandemik ini. Mati boleh datang kepada kita. Kita sangat yakin kita akan mati. Akhirat ada orang tak percaya. Tetapi mati, tak ada orang tak percaya. Semua orang percaya dia akan mati. Maka sebab itulah gelaran lain kepada kematian adalah al-yakin. Sesuatu yang diyakini oleh setiap manusia. Jadi itu namanya tafsir. Okey? Jadi kita tengok ayat tadi, ya, ayat dalam surah Yusuf tadi, apa cerita dalam ayat ni? Okey. Jadi boleh Raja Ain bacakan terjemahan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya. Dan perempuan itu pun menutup pintu-pintu serta berkata, "Marilah kemari, aku bersedia untukmu." Yusuf menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan berjaya." Bagus. Boleh tak Azira Khairuddin pula bacakan terjemahan daripada ayat 24 pula. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya. Dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang keji. Kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Okey. Jadi apa yang adik-adik baca sebentar tadi sebenarnya bukan terjemahan. Ia adalah tafsiran yang sangat ringkas. Tetapi walaupun ringkas, tidak berjilid-jilid macam tafsir Ibnu Katsir, still adik-adik boleh faham tak ayat ni? Terus terang dengan saya. Adik-adik boleh faham tak kefahaman asas sepintas selalu pada ayat 23? Boleh faham tak? Boleh. Boleh faham kan? Boleh. Saya tak nak paksa ni. Ayat 23 faham tak cerita pasal apa? Tadi bahasa Arab. Sekarang dah diterjemah. Maaf, ditafsirkan dalam bahasa Melayu. Boleh faham tak? Boleh. Alhamdulillah. So bila capai objektif faham, adik-adik anggap faham. So maknanya ini bukan terjemahan. Ini telah sampai kepada tafsiran. Adik-adik tahu tak? Terjemahan ni kadang dia tak sampai kepada tafsir. Sebagai contoh, hai talak. Hai talak. Kalau terjemahan mari kemari, dia macam satu perintah, betul tak? Satu perintah untuk datang kepada saya. Jadi ia boleh ditafsirkan dengan positif, ia boleh ditafsirkan sebagai negatif, betul tak? Contoh, saya bercakap kepada kaki tangan saya, mari kemari. Sebab saya bos anda. Boleh tidak? Boleh. Kita boleh terjemahkan secara positif. Tetapi ilmu tafsir, dan inilah yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah Basmih,
Abdullah Basmeh yang adik-adik biasa dengar, itu tafsir yang telah disepakati sebagai tafsir Malaysia buat masa ni, ya, sebagai tafsir yang disahkan oleh JAKIM. Dia tidak tulis mari kemari, dia tambah aku bersedia untukmu. Kenapa dia kena tambah? Sebab kalau mari kemari, kita akan faham, bos dia suruh, dia patut follow lah sebab wanita tu bos dia. Betul tak? Tetapi untuk menggambarkan ini adalah arahan yang berniat jahat, maka ditambah aku bersedia untukmu. So dia dah bawa kepada negatif ke positif? Negatif. That's the point. Hai talak bukan perintah seorang majikan kepada staf. Untuk datang kepadanya ada arahan yang nak diberikan. Kalau duduk jauh, sekejap lagi tak dengar. Tetapi ini adalah godaan. Maka bagi mencapai objektif tafsir, itu adalah godaan, lalu penterjemah ditambah. Once dia tambah, itu tafsir. Padahal apa dia tambah tu tak ada pun dalam ayat tu. Yang dia tambah tu tak ada pun dalam ayat tu. Tetapi dia cuba memahami what's the point daripada ayat ni. Rupa-rupanya hai talak ini adalah unsur godaan. Dan adik-adik akan perasan kan, dalam ayat 23 ni ada tak benda dalam kurungan? Ada. Apa contoh ayat 23 dalam kurungan? Dari perbuatan yang keji. Dalam ayat Al-Quran tak ada berlindung dari Allah dari perbuatan keji. Berlindung dengan Allah tu ada tak? Ada. Apa perkataan berlindung dengan Allah? Ma'adallah. Betul tak? Saya berlindung kepada Allah. Tetapi dari perbuatan yang keji, ada tak dalam ayat Quran tu? Tak ada. Ma'adallah minal fahsya. Tak ada. Ma'adallah minas su'. Tak ada. Ma'adallah minaz zina. Tak ada. Tetapi kenapa penterjemah dia buat dalam kurungan? Sebab nak bagi peher. Nak bagi faham pada pembaca. Berlindung daripada Allah daripada apa? Ya, Quran memang tak sebut sebab. Bahasa Al-Quran sangat tinggi. Dia tak perlu sebut benda yang kamu boleh fahami. Cuma kadang ada orang faham dia salah. Dia faham tak betul. Maka pentafsir buat kerja-kerja dalam kurungan. Dalam kurungan. Okey? Okey, cuba tengok ayat 24. Ada tak dalam kurungan? Ada berapa kali dalam kurungan? 3 kali. Banyak. Sebab ini adalah usaha nak bagi faham. Jadi itulah T. Jadi kesimpulannya adik-adik, ayat 23 cerita pasal apa? Jamilah, dalam bahasa kamu, dalam poin kamu. Ayat 23 cerita pasal apa? Secara ringkas, dia cerita pasal apa? Saya nak tengok kefahaman adik-adik. Ayat ini menceritakan tentang peristiwa yang Yusuf tinggal bersama seorang perempuan yang sinonimnya orang kenal sebagai Zulaikha. Dan dikenali sebagai Zulaikha. Zulaikha mengajak dia untuk membuat perkara yang tak elok lah. Dia tak nak, kata aku berlindung daripada Allah, berlindung kepada Allah daripada perbuatan yang Zulaikha tu ajak. Cantik, cantik. Jadi tafsir ayat ni, iaitulah kefahaman ayat ini, akal dulu. Kita tak sampai ke hati lagi ni. Sebab once kamu nak hubungkan ayat ni dengan hati, itu namanya T yang ketiga. Cuba teka apa dia? Dari akal jatuh ke hati. Kalau akal namanya faham. Satu usaha menggunakan kognitif dan intellectual capacity. But still kita belum sampai kepada emotionally. Kita berinteraksi dengan emosi belum lagi. Kita berinteraksi dengan spiritual belum lagi. Tapi kalau kita mula menghubungkan ayat ni dengan hati kita, itu namanya apa? T yang ketiga. Cuba teka. Tadabbur. Kejap lagi kita akan pergi pada tadabbur. Okey. Jadi ayat 23 menerangkan kepada kita 3 bentuk serangan wanita berkenaan. Dan 3 bentuk pertahanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Apa 3 bentuk serangan yang dilakukan oleh wanita ini? Rawadathu. Rawada artinya apa adik-adik? Kalau menurut tafsir asas ataupun terjemahan ini. Memujuk, betul?
Memujuk. Jumpa tak perkataan memujuk dalam terjemahan? Apa dalam fikiran adik-adik artinya memujuk? Dalam bahasa Melayu yang lain. Seorang wanita memujuk seorang lelaki supaya datang ke arahnya. Ada tak perkataan bahasa Melayu selain daripada memujuk? Mengajak. Mengajak. Tetapi mengajak boleh membawa makna positif, betul tak? Jadi adik-adik kena gambarkan rawada ini negatif. Iaitulah menggoda. Kalau saya sebagai penterjemah yang menjalankan tugas mentafsirkan Quran, saya akan pilih perkataan menggoda. Kerana itu perkataan bahasa Melayu yang boleh menggambarkan makna rawada. Ini serangan pertama. Menggoda, tetapi untuk makluman adik-adik, rawada dalam ilmu tafsir, dalam bahasa, Aisyah, kalau kita nak pergi ke dalam lagi, rawada ni adalah menggoda tidak menggunakan perkataan. Godaan yang dilakukan tetapi tidak menggunakan perkataan. Menggunakan bau-bauan, menggunakan bunyi-bunyian, menggunakan bahasa isyarat, menggunakan apa lagi? Apa-apa yang tidak membabitkan perkataan yang dilafazkan. Itu semua namanya godaan. Ya, menonjolkan kecantikan diri untuk menarik perhatian lelaki yang bernama Yusuf. Itu semua adalah rawada. So itu dari sudut tafsir. Ada tak dalam terjemahan ni? Tak ada kan? Dalam terjemahan ni hanya sebut memujuk je. Tapi saya bantu adik-adik pergi dengan lebih dalam. Ini namanya kelebihan ilmu tafsir. Kenapa penting ilmu tafsir, Ustaz? Sebab nak bagi adil dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa yang sangat mendalam. Setiap perkataan sangat spesifik dalam bahasa Arab. Menggoda ada banyak perkataan tahu, tetapi Allah pilih rawada yang bermaksud goda tanpa menggunakan perkataan. Adik-adik tahu kan pedang dalam bahasa Arab ada 600 perkataan, unta dalam bahasa Arab ada 1000 perkataan, unta berdiri tak sama dengan unta duduk. Jadi setiap perkataan bahasa Arab ni sangat mahal. Kamus Dewan kita satu jilid je, betul tak? Kamus Dewan bahasa Melayu. Adik-adik tahu tak Kamus Dewan bahasa Arab? Ada 12 jilid Lisanul Arab. 12 jilid adik-adik. Jadi nak bagi tahu adik-adik, subhanallah, ayat Allah Ta'ala ni sangat tinggi nilainya. Okey. Yang kedua, serangan kedua apa dia? Dalam bentuk ghallaqatil abwab. Iaitulah tutup pintu. Tutup pintu ni, kalau adik-adik terjemah, dan dia menutup pintunya. Okey. Salah tak salah tutup pintu? Tak salah tutup pintu, betul tak? Sebab kadang-kadang orang kena tutup pintu sebab sekejap lagi virus datang. Kena stay at home. Kena tutup pintu. Jadi di mana salah Zulaikha tutup pintu? Jadi tafsir main peranan. Iaitulah menutup pintu untuk tujuan berdua-duaan. So kita sudah memahami. What's the point? So tutup pintu untuk berdua-duaan, salah tak salah? Salah. Kerana tidak mahu ada pihak ketiga tahu hubungan yang sedang terjadi. Jadi ini yang sedang dilakukan oleh wanita berkenaan. Dia tutup pintu bukan untuk keselamatan dirinya. Betul tak? Dia tutup pintu untuk memerangkap Yusuf agar tidak ada yang ketiga melainkan dia dan Yusuf. Dengan harapan Yusuf akan mula kendur imannya bila hanya kita berdua. Okey. Serangan yang ketiga adalah perkataan. Hai talak. Dan telah saya sebutkan tadi apa makna hai talak. Mari kemari, I am ready for you. Okey. Kemudian kita belajar daripada ayat 23 juga 3 pertahanan Nabi Yusuf. Apa nombor 1 adik-adik? Allah tempat aku berlindung. Adik-adik tahu apa makna ma'adha? Berlindung. Adik-adik akan berlindung waktu bila? Kita pergi dengan lebih dalam. Tafsir. Perkataan bahasa Arab untuk berlindung ada banyak, tetapi Allah pilih adha. Adha ni maknanya perlindungan yang adik-adik lakukan apabila ada serangan ketika adik-adik sudah tidak ada pertahanan lain.
dalam peperangan, apabila kamu sudah tidak ada tempat nak menyembunyikan diri kecuali satu tempat sahaja, itu bermakna kamu telah pergi berlindung. Makna sebelum berlindung, adik-adik dah minta tolong. Adik-adik dah minta tolong tapi tak ada orang respon. Maka satu-satunya tempat adik-adik berlindung, itu namanya perbuatan adik-adik adalah adha. Jadi penggunaan perkataan adha adalah dalam peperangan. Orang nak serang dan kamu tak ada pertahanan. Melainkan apa? Melainkan pertahanan kamu adalah satu tempat yang bernama gua contohnya, ataupun belakang bukit contohnya. Jadi adik-adik nampak tak rupa-rupanya perkataan ma'adha ni, dia adalah dalam suasana peperangan yang adik-adik terkepung dan tak ada tempat nak lari. Adik-adik tak ada tempat nak backup, tak ada orang kat depan kamu nak backup. Kecuali ada tiba-tiba ada satu orang sanggup nak melindungi adik-adik. Okey, hari ini pandemik COVID-19. Apa cara adik-adik berlindung? Dan kelihatannya satu-satunya cara untuk kita berlindung. Apa dia? Lindung. Duduk rumah. Yes, duduk rumah. Kena vaksin ke, dah vaksin ke, cara yang paling baik adalah duduk kat rumah. Jadi adik-adik berlindung di rumah. Berlindung di rumah. Okey, cuba buat satu perkataan dalam bahasa Melayu menggunakan perkataan lindung. Menjaga. Maria, Aisyah, Azira, Jamilah. Buat satu ayat yang menggunakan perkataan lindung. Dalam ayat tu ada kaitan dengan, katakan contoh, keselamatan keluarga kamu, yang menyebabkan kena guna perkataan lindung. Ataupun apa-apa yang kamu boleh buat ayat, silakan, saya nak dengar. Saya nak adik-adik belajar apa itu tafsir. Kalau buat ayat satu ayat simple je. Fatimah berlindung di dalam rumah kerana diserang oleh penjenayah. Ataupun untuk mengelakkan diri daripada diserang. Apa tadi Fatimah kan? Fatimah berlindung di atas pokok kerana dikejar oleh anjing. Contohnya. So kita nampak tak? Kita bayangkan itu makna lindung. So dalam perkataan bahasa Arab ia adalah ma'adha. Sebelum adik-adik ikut kelas ni, barangkali ma'adallah ni adalah adik-adik bayangkan Nabi Yusuf, a'udzubillah, a'udzubillah. Dia sebut di mulut saja, betul tak? Tetapi kita kena ingat, Nabi Yusuf bukan orang Arab. Betul tak? Mustahil dia cakap ma'adallah dalam bahasa Arab. Betul tak? So siapa yang cakap ma'adallah ni dalam bahasa Arab? Allah terjemahkan perkataan Yusuf dengan bahasa yang dua kalimah je. Ma'adallah, sedangkan Nabi Yusuf sendiri barangkali ucapan dia panjang lebar. Ucapan sebenar tu panjang lebar, tetapi bahasa Arab dua kalimah je. Sebab tu kita kena adil dengan perkataan tu. Seakan-akan Nabi Yusuf berkata, "Ya Allah, aku dah tak ada tempat berlindung. Aku dikepung, aku diserang dari segenap arah. Aku tak tahu nak lari ke mana. Hanya kepadamu aku bergantung." Dalam bahasa Arab dua kalimah je, maaf Allah. Sebab tu kita kena adil dengan kalimah tu. Jangan baca laju-laju. Kena belajar. Okey. Sekarang, pertahanan yang kedua adalah innahu rabbi ahsana mathwaya. Iaitulah Nabi Yusuf mengenang nikmat Allah kepadanya. Allah telah kurniakan kepada aku ahsana, sebaik-baik, mathwaya. Mathwaya ni apa adik-adik? Mathwa. Jadi tak apa. Tak boleh belik tafsir, tak apa. Kita tengok tafsir yang paling asas ini. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini. Apa yang tertera pada adik-adik ni adalah tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Mathwaya apa kat situ? Memulihara. Okey, sebaik-baik pemulihara. Dalam makna lain, mathwaya adalah tempat menetap. Tempat untuk menetap. Kediaman yang selesa. Tidak sulit duduk kat situ.
ya, kita boleh untuk mendapat kerehatan di situ. Itu namanya mathwa. Mathwa. Jadi Allah dah sediakan kepada aku tempat rehat, tempat duduk yang selesa. Allah bagi aku banyak nikmat, antara nikmatnya adalah Allah bagi aku tempat duduk kat Mesir ni. Sedangkan aku datang kemari sebatang kara. Aku dibawa ke sini sebagai hamba. Sebagai kanak-kanak yang diculik, yang dibuang oleh abang-abang aku. Okey, sekarang yang ketiga apa pertahanan Yusuf? Sesungguhnya tidak berjaya, la yuflihu. Okey, satu lagi kelebihan ilmu tafsir, ya, adik-adik boleh belajar dengan guru-guru, di mana kalau kita tengok terjemahan, dia sebut apa? Orang-orang zalim tidak akan berjaya, betul? Tidak akan berjaya. Alhamdulillah, ini tafsir yang baik. Tidak akan berjaya. Kebanyakan orang faham la yuflihu zalimun, tidak berjaya. Ada beza tak tidak berjaya dengan tidak akan berjaya? Apa beza dia? Mustahil. Tidak berjaya, tidak akan berjaya. Kalau tidak berjaya, dia macam Yusuf dapat tahu ada 1-2 kes sahaja yang mana orang yang curang dengan suami, dia tak akan berjaya dalam hidup. Kalau Nabi Yusuf kata, ya, tidak berjaya, maknanya seolah-olah saya ada pengalaman 2-3 kes sahaja yang orang yang curang dengan suami macam puan, iaitulah isteri Al-Aziz ini, yang disebut-sebut namanya Zulaikha, tak akan berjaya dalam hidup. So dia ada 2-3 kes saja dia ada pengalaman. Tetapi kalau orang yang ada 100 kes, data bagi tahu, kajian lapangan bagi tahu 100 kes saya dah kaji. Orang yang curang dengan suami dalam diam memang tak akan bahagia, memang tak akan berjaya. Jadi adik-adik nak kata mana ayat kesimpulan tentang orang curang yang adik-adik akan lebih percayai? Orang yang ada 2-3 kes sahaja, baru pengalaman baru, dengan orang yang sudah mengkaji 100 kes, yang mana kesimpulannya ke semua 100 kes ini menunjukkan orang yang curang tak akan berjaya dalam hidup. Mana yang lebih adik-adik percaya? Orang yang handle 2 kes dengan orang yang handle 100 kes, mana kesimpulannya yang lebih adik-adik percaya? 100 kes. 100 kes. Kalau adik-adik buat master nanti kan, adik-adik ada 2 pilihan. Tajuk yang adik-adik nak buat kajian tu, kebetulan ada 2 orang pensyarah dekat UKM, contoh UKM lah ni. Dia mahir dengan tajuk tu. Dan kebetulan 2 pensyarah ni kenal adik-adik. Dan adik-adik kena decide ni nak buat master ni, nak buat bawah dia ke nak buat bawah dia. Cumanya satu orang nama doktor, satu orang nama profesor. Kamu akan pilih mana? Nak buat master Profesor. Kenapa buat profesor? Kenapa tak buat dengan doktor? Sebab yang doktor tu baru dapat doktor semalam. Baru dapat PhD semalam. Tapi profesor, dia dah bergelumang dengan banyak kes. Apa dia cakap, kamu lebih percaya, betul tak? Kamu akan pegang betul-betul. Jadi, kenyataan Yusuf ni, seolah-olah kenyataan profesor ke kenyataan seorang doktor? Berdasarkan tafsir ataupun terjemahan, ada perkataan akan tu. Kalau tidak berjaya, dia seolah-olah pada pendapat saya. Kebetulan ada 2-3 kes depan mata saya, memang tak berjaya. Tetapi kalau tidak akan berjaya sampai bila-bila, ini kenyataan yang sangat meyakinkan. Orang yang boleh buat statement macam ni, hanyalah orang yang ada banyak pengalaman seperti profesor. Betul tak? Contoh ya, kalau tesis macam ni, tak akan berjaya dalam Viva. Biasanya orang yang akan kata macam ni adalah orang yang ada pengalaman seperti profesor. Dengan hanya perkataan itu dalam bentuk yuflih, la yuflih,
Iaitulah fi'il mudhari'. Adik-adik nanti boleh belajarlah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini menunjukkan konsisten. Konsisten. Allah tak guna fi'il madhi. Allah guna fi'il mudhari'. Konsisten maksudnya apa? Tidak akan berjaya sampai bila-bila, dan ini akan berulang kepada pelbagai zaman, di mana yang curang pada suami anda akan temui mereka tak akan berjaya. Curang pada suami, curang pada isteri, samalah. Jadi adik-adik boleh nampak sekarang ni impak ilmu tafsir. Okey. Sekarang kita punya masa tak mengizinkan. Kita pergi pada yang terakhir. Tadabbur. Tadi adik-adik telah memahami cerita ni, cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha, betul tak? Tetapi tadabbur adalah adik-adik menyatakan ayat ini tuju pada saya. Kerana saya ada masalah ini. Ataupun saya bakal diuji dengan masalah ini. Adik kena kata macam tu adik-adik. Tadabbur ni dia takkan berlaku kepada orang sombong. Apa contoh orang sombong? Ayat ni tak ada kena-mena dengan saya. Sebab saya baik. Saya menundukkan pandangan. Saya menutup aurat. Tak. Orang sombong, dia akan kata begitu. Orang yang tidak sombong, saya sedang diuji dengan ayat ni rupa-rupanya. Saya tak sedar rupa-rupanya perbuatan saya di waktu yang lampau, semalam atau minggu lepas atau bulan lepas atau tahun lepas, saya sebenarnya masuk dalam ayat ni. Dan sekarang Allah pertemukan dengan saya dengan az-zikru. Allah sedang tegur saya. Rupa-rupanya saya berada pada satu pihak yang bernama penggoda, dan saya tidak berada pada satu pihak yang mempertahankan diri daripada godaan. Maka membaca ayat ini menyebabkan adik-adik melakukan istighfar. Itulah T yang keempat, iaitulah tazakkur. After tadabbur, adik-adik zikrullah. Zikrullah seperti istighfar, astaghfirullah. Ayat ni memang tuju pada saya. Ingat ya, Al-Quran turun dengan tujuan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk difahami, tetapi untuk dihayati dengan mata hati. Hati kita kena rasai ayat ini sebagai teguran daripada Allah. Ataupun mungkin kita rasa ayat ni tak ada kena-mengena dengan saya sebab saya tak pernah couple. Ya, saya tak pernah buat perkara-perkara yang terlanjur. Tetapi ingat, mungkin Allah jodohkan saya dan adik-adik dengan ayat ini kerana esok kamu dan saya akan diuji dengan ujian daripada lelaki atau wanita. Allah tahu minggu depan. Allah tahu bulan depan. Kamu akan didatangi dengan lelaki yang kacak atau wanita yang cantik, maka Allah pertemukan kamu lebih awal. Kerana belas kasihan daripada Allah. Kamu dipertemukan lebih awal dengan perisai daripada ayat ni. Jadi sesiapa yang ada peluang baca Quran, ingatlah itu rezeki daripada Allah. Adik-adik ada masa baca Quran, itu rezeki daripada Allah. Dan rezeki yang lebih besar adalah adik-adik dapat faham dan meyakini ayat ini ditujukan pada kita. Jadi tadabbur ini, ya, saya tulis untuk adik-adik, ya, di penghujung ni saya tulis untuk adik-adik. Okey, apa itu tadabbur? Adik-adik menghubungkan ayat yang difahami. Adik-adik menghubungkan ayat dengan kehidupan kamu. Anda bina hubungan. Orang yang hanya tahu tafsir, maka ayat tadi cerita Yusuf dengan Zulaikha. Yusuf, Zulaikha. Zulaikha berjaya untuk menyerang, tetapi Yusuf berjaya untuk mengelakkan diri. Tetapi orang yang tadabbur, dia boleh bertaubat dengan ayat tadi. Sebab apa? Sebenarnya Allah Ta'ala menggunakan cerita dari Al-Quran
menggunakan cerita sejarah dari Al-Quran untuk menegur kita. Ingat ya, Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran menggunakan sejarah untuk menegur kita. Bacalah Al-Quran seolah-olah ia diturunkan kepada kamu, wahai Maria Dani Syahni. Ya, Dani Syahni. Bacalah Al-Quran seolah-olah Al-Quran diturunkan kepada kamu, wahai Jamilah Muhammad Fazil. Bacalah Al-Quran seolah-olah Allah turunkan kepada Azira Khairuddin, Nur Aisyah Azamuddin, ya, dan tidak diturunkan kepada yang lain. Ia baru diturunkan. Ini makna tadabbur. Ya, seorang yang bernama Muhammad Iqbal, ya, pujangga sastrawan, ya, ahli bahasa daripada Pakistan, ya, beliau selalu baca Quran laju. Satu hari ayah pegang tangan dia, pegang tangan dia dan tegur dia, Iqra al-Quran ka'annahu unzila alaik. Nak, bacalah Al-Quran, rasai ia seperti baru diturunkan kepada kamu dan tidak kepada orang lain. Allah tuju pada kamu. Bagi faham benda tu. Allah tuju ayat tu pada kamu. Allah bukan sebut tentang orang yang dah mati. Kenapa nak cerita pasal Yusuf? Kenapa nak cerita pasal Zulaikha? Sedangkan mereka semua dah mati, dah pergi bertemu dengan Tuhan mereka. Kenapa nak memuja orang yang dah pergi? Ini bukan pemujaan. Ini menunjukkan penyakit orang yang curang, khianat, penyakit tidak menundukkan pandangan, penyakit terpukau, terpedaya dengan kecantikan, penyakit lupa amanat daripada suami, penyakit diganggu oleh syaitan untuk berdua-duaan adalah penyakit yang berulang. Allah tak sebut nama Zulaikha. Adik-adik tahu kan? Sebab penyakit ni boleh berulang pada kita walaupun kita bukan nama Zulaikha. Jadi kita baca ayat tu dengan keyakinan, aku mungkin ada penyakit ni. Jadi Muhammad Iqbal kata, bila ayah tegur begitu, saya selalu baca Quran dengan air mata. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memang susah menangis sebab orangnya orang yang tegas, orang yang selalu mengangkat pedang. Tetapi adik-adik tahu dengan surah Yusuf lah, Khalifah Umar selalu menangis. Yang betapa besarnya impak surah Yusuf ini. Jadi saya nak sebutkan, tadabbur adalah adik-adik yakin ayat tadi tegur kita. Mungkin ada kesilapan saya buat dalam hidup saya. Saya barangkali tidak membina pertahanan yang baik kepada serangan dan godaan daripada lawan jantina. Saya lemah dan tidak membina pertahanan seperti Yusuf. Kemudian tadakkur, apa tadi tadakkur? Di mana adik-adik cuba sedaya upaya ingat ayat tadi. Baca ayat tadi untuk memperingatkan diri. Tadakkur juga adalah adik-adik zikrullah. Adik-adik ingat Allah dengan istighfar. Dan akhir sekali, nanti usurah akan datang. Adik-adik kena buat T yang kelima, namanya tabligh. Adik-adik sebarkan balik kepada nakib akan datang. Adik-adik tahu tak usurah adik-adik ni macam mana akan datang ni? Kita akan pindahkan adik-adik dengan nakib yang kedua supaya adik-adik ada pengalaman belajar tadabbur daripada guru yang pelbagai. Ya. Jadi akan datang, usurah akan datang, saya pun tak tahu bila, nanti Ustazah Atikah akan bagi tahu. Adik-adik kena tabligh, kena kongsikan semula apa adik-adik dapat pada hari ini dengan nakib yang seterusnya. Sebab apa? Al-Quran mesti disebarkan. Jangan biarkan ia sekadar pada kita, kawan-kawan kita tak dapat. Okey? Saya simpulkan sebelum kita berpisah. Yang pertama apa adik-adik? Tilawah. Okey, yang pertama apa dia? Tilawah. Okay. Yang kedua apa dia? Tafsir. Yang ketiga apa dia? Tadabbur. Yang keempat apa dia? Tazakkur. Iaitulah zikrullah. Dengan cara istighfar jika ayat itu membabitkan teguran, membabitkan peringatan, ataupun zikir ini juga adalah dengan kita hafal ayat untuk kekuatan.
Akhir sekali adalah tabligh. Okey, tabligh. Tabligh maknanya apa? Adik-adik sebarkan. Adik-adik sebarkan apa adik-adik dapat hari ini di IG, adik-adik di Facebook, adik-adik. Dan apa yang saya nak adik-adik bersedia adalah sebarkan pada nakib akan datang. Begitu ada balik apa adik-adik belajar. Okey, sekarang adalah ruang untuk adik-adik bertanya soalan, insya-Allah. Ya. Apa yang adik-adik nak tanya, boleh tanya pada saya sekarang ya, supaya adik-adik dapat manfaat yang banyaklah daripada pertemuan singkat pada malam ni. Jamila, Hani, Aisyah, Raja Ain, siapa lagi? Azira. Ustaz, saya nak tanya. Kan biasa kan ada orang guna tafsir kan banyak jenis kan, tapi maksudnya tafsir apa yang sesuai untuk kita guna? Kan macam ada orang guna tafsir Fijilal macam tu. Siapa bergaduh tu? Okey. Apa tafsir yang baik? Tafsir yang baik adalah tafsir yang datang daripada akal yang jernih dan hati yang bersih. Oh, itu dalam tu. Aisyah, kamu tanya apa tafsir yang terbaik? Saya boleh bagi tahu tafsir Al-Azhar untuk kamu. Saya boleh cadangkan, ya, kalau kamu biasa dengan bahasa Inggeris dan biasa dengan website englishtafsir.com. englishtafsir.com. Okey, sebagai contoh saya tunjuk pada adik-adik apakah englishtafsir.com. Okey. Ini dia, adik-adik nampak ya. Ini englishtafsir.com. Adik pergi pada surah Yusuf. Okey, adik-adik pergi pada ayat berapa tadi? 23 kan? 23. Puas hati lah. Saya terus terang kata adik-adik puas hati insya-Allah. Sebab tafsir Maududi ni for me dah cantik dah, adik-adik complete. Adik-adik boleh faham dengan baik dah. Cukup dah dengan tafsir ni. Kalau adik-adik tak mampu nak belik tafsir lain, insya-Allah sejahtera kefahaman adik-adik. Saya cakap ni sebagai orang yang kaji tafsir ni. Ya. Jadi adik-adik boleh untuk pegang pada tafsir ni insya-Allah. Ya, sebab dia punya huraian tu memang seronok kita baca dan sahih insya-Allah lah. Ilmu tafsir ni adik-adik, kita kena ingat tak semua pandangan ahli tafsir betul. Tetapi buang yang keruh, ambil yang jernih. Okay, sebagai contoh ya, ayat 23 tadi, ayat 23 tadi, okey, kita nak tahu apa makna ucapan tidak berjaya orang yang curang kepada suaminya. So dia ada buat footnote. Footnote ni yang tafsirnya. Apa makna Rabbi? Adakah merujuk kepada Tuhan ataupun merujuk kepada majikan, iaitulah suami Zulaikha? So ada footnote yang jelas. Okay. Adik-adik nak tahu apa lagi tafsir? Sekarang ni pilihan di tangan kamu sahaja. Kalau nak tafsir yang mudah, direct faham, ya, yang kita rasa ayat tu complicated sangat, tapi bila Buya Hamka hurah, dia jadi mudah je faham tafsir Al-Azhar. Tapi saya sebut apa tadi? Sebaik-baik tafsir adalah tafsir yang datang daripada akal yang jernih dan hati yang bersih. Apa maksudnya tu? Okey, maksudnya begini. Okey. Okey, saya nak tulis. Okey. Sebaik-baik tafsir adalah yang datang dari akal yang bersih, jernih dan hati yang bersih. Maksudnya apa? Sebelum adik-adik dapat tak saya punya ayat saya typekan untuk kamu tu? Keluar tak? Tak keluar? Started screen sharing. Tak keluar? Okey, tak apa. Apa maksud sebaik-baik tafsir ialah yang datang daripada akal yang jernih. Akal yang jernih adalah tidak memahami sesuatu ayat dengan mazhab tertentu yang sempit.
Sebagai contoh, adik-adik faham ayat tu sebagaimana yang pernah adik-adik dengar daripada ayah adik-adik, mak adik-adik, ustaz A, ustazah B. Sebab kadang apa yang diberitahu oleh mereka, walaupun mereka itu adalah orang yang belajar agama, belum tentu itulah kefahaman ayat berkenaan. Maka nombor satu, untuk tafsir yang baik, sebelum adik-adik pergi kepada apa kata Hamka, apa kata englishtafsir.com, apa kata mak ayah kamu yang belajar ilmu tafsir, apa kata Ustaz Sya'ari, apa kata orang-orang lain, kamu sendiri mesti berusaha faham ayat tu. Jangan pergi pada tafsir lagi. Adik-adik kena pergi pada tafsir. Adik-adik kena pergi pada terjemahan. Tetapi first of all adalah Allah bersihkan aku daripada kefahaman yang sempit, yang tidak selari dengan makna ayat berkenaan. Allah berikan saya kefahaman yang baik kepada ayat ini, sebab risau apa yang kita belik itu kefahaman yang tak tepat. Jadi akal kita bersihkan daripada pemikiran-pemikiran falsafah yang mungkin tak selari dengan ayat berkenaan. Kenapa penting adab ini? Supaya adik-adik tidak melihat ayat itu maknanya sebagaimana yang saya faham sebelum ni. Saya dah tahu dah makna ayat ni. Saya dah biasa dah dengan ayat-ayat macam ni. Dah. Kita kena bersedia untuk menundukkan kefahaman kita kepada nas, bukan nas tu ditundukkan pada kefahaman kita. Saya tak tahulah adik-adik boleh faham ke tidak. Kita kena tundukkan kefahaman kita kepada makna sebenar ayat itu, bukan ayat tu kita paksa untuk tunduk pada kefahaman kita. Saya sebut macam ni sebab tidak sedikit orang yang salah guna dalil untuk kepentingan mazhab dia. Sama ada mazhab yang bernama liberal, ataupun mazhab yang bernama ekstremis, ataupun mazhab yang bernama parti politik, yang menggunakan ayat-ayat Allah tidak pada tempatnya. Jadi akal yang jernih artinya akal yang benar-benar nak cari kebenaran, bukan nak cari sebab-sebab yang boleh membenarkan kumpulan saya. Tak. Kita nak cari kebenaran. Dan yang kedua adalah hati yang bersih daripada penyakit. Jadi inilah sebaik-baik tafsir. And then baru adik-adik belik tafsir Al-Azhar. Baru adik-adik belik tafsir yang lain. Sebab tak semestinya tafsir yang adik-adik rujuk, ia benar-benar membebaskan kamu daripada kefahaman yang sempit. Al-Quran, Allah umumkan barakah. Mubarak. Penuh dengan keluasan makna. Hanya orang yang benar-benar akalnya jernih, hatinya bersih, Allah akan buka kepadanya ilham. Allah akan beri kepadanya pelbagai sudut pandang yang dia takkan sangka. Ingat adik-adik, ayat yang sama, walaupun kamu baca berulang kali, dengan akal yang penuh dengan sifat mencari kebenaran, dengan hati yang bersih daripada penyakit sombong. Apa contoh penyakit sombong? Saya dah faham dah ayat ni. Ayat ni tak ada kena-mengena dengan saya. Dah. Adik bebaskan daripada sikap-sikap begitu, insya-Allah Allah akan menunjukkan mukjizat Al-Quran kepada adik-adik dengan tersingkapnya tabir seterusnya yang menghalang adik-adik daripada tidak terasa dengan ayat itu. Jadi minta maaf adik-adik kalau bahasa saya tinggi sangat, tetapi itulah jawapan saya kepada apa yang Aisyah tanya tadi. Yang lain-lain ada? Raja Ain, Azira, Hani, Jamilah. Adakah adik-adik sudah sampai kepada peringkat tadabbur? Adik-adik boleh tak, tadabbur adalah juga adik-adik boleh tak nak amalkan ayat ni dalam hidup? Macam mana nak hidupkan ayat ni? Iaitulah apabila ada godaan daripada lelaki yang tidak berniat baik kepada kita. Niatnya hanyalah nak memuaskan nafsu serakahnya, keinginannya kepada tubuh kita, tidak berkeinginan kepada cara halal, cara perkahwinan. Dia mahu cara yang haram. Dia tidak mahu ada pihak ketiga tahu. Memang tak bermotifkan perkahwinan. Maka ditutupnya pintu itu.
Jadi tadabbur adalah anda kena buat 3 perkara. Okay, ni saya nak tutup ni. Bila adik-adik dan saya diuji Allah dengan kecantikan yang datang dekat dengan kita. Kecantikan yang datang dekat dengan kita. Dan kerana kita duduk di rumah, insya-Allah lah tak ada orang akan datang dekat dengan kita sebab masing-masing kita risau bawa virus ke tidak. Tetapi datang dekat pada kita boleh berlaku dalam bentuk IG, betul tak? Kita tengok gambar, betul tak? Facebook, kita tengok gambar, betul tak? Jadi kecantikan boleh datang kepada kita. Masa ni, adik-adik tadzakur. Adik-adik cuba ingat ayat 23, 3 pertahanan Nabi Yusuf. Yang pertama, adik-adik kena kata, saya tak kuat. Yang benar-benar kuat adalah Allah. Ma'adallah. Ini langkah nombor 1. Adik-adik bukan sekadar sebut, tetapi adik-adik sebut dengan penghayatan. Saya sedang diserang. Apa maksud diserang? Ramai orang telah tumbang. Walaupun dia adalah orang yang ada kefahaman agama. Walaupun dia belajar dahulu sekolah agama. Walaupun barangkali dahulu dia menghafaz Al-Quran. Walaupun mak ayahnya ahli agama. Tetapi tidak ada yang boleh selamat daripada gangguan syaitan. Adik-adik kena acknowledge yang kamu sedang berada dalam medan peperangan yang kamu memang kalah. Tetapi kita tidak mahu mengalah. Ini adalah medan perang yang ramai orang kalah. Ingat lagi apa makna adha? Anda berada di satu medan, anda memang tak jumpa sebarang pertahanan. Tetapi hanya ada satu saja pertahanan anda, Allah. Anda kena acknowledge, padang ini dah ramai orang kalah. So apa sikap anda? Saya kena berhati-hati. Ramai orang tumbang. Godaan bila berlaku, setan akan datang. Setan akan kata, it's okay kot dating. It's okay kot message. It's okay kot tenung. Syaitan akan datang dengan it's okay. Tetapi orang yang berkata, Allah, saya berada di medan yang ramai orang kalah. Bagaimana mereka kalah? Syaitan memperdaya mereka dengan step by step yang sangat halus. Apa syaitan lakukan? It's okay to feel like that. Sedangkan it's okay itulah mendekati perzinaan. Mendekati yang Allah kata dekat pun jangan. Jadi kita acknowledge aku lemah. Aku berada di medan yang aku telah menyaksikan ramai orang gugur, tumbang, telanjur. Hanya kepada Allah aku minta kekuatan. Makna kita takkan kuat kecuali Allah kuatkan kita. Yang kedua, adik-adik kena mengenang. Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Adik-adik kena mengenang nikmat Allah kurniakan kepada saya. Ini langkah kedua. Cuba adik-adik ingat balik. Ni bila digoda, ingat balik Allah bagi apa kat aku. Aku tak boleh khianat pada Allah. Allah bagi aku kesihatan. Tiba-tiba aku guna kesihatan tidak pada tempatnya. Allah bagi aku kecantikan. Aku nak guna kecantikan Allah Ta'ala bagi tidak pada tempatnya. Kalau Allah murka, Allah tarik kecantikan. Kalau Allah murka, Allah tarik kesihatan. Allah bagi aku kelapangan. Aku guna kelapangan tidak pada tempatnya. Allah balik tarik nikmat kelapangan. Kena ingat Allah boleh murka. Ingat Allah beri macam-macam. Maka terima kasih pada Allah akan menyebabkan kita takkan buat benda-benda yang Allah murka. Orang yang tak kenang apa Allah bagi dengan sangat banyak, dia akan mudah untuk lupa Allah dan melanggar batasan. Akhir sekali adik-adik adalah kamu kena bertindak bagi peringatan kepada yang menggoda. Kamu kena bagi peringatan. Sebab cinta ni dia tak berlaku dengan bertepuk sebelah tangan. Jadi dia tak boleh kamu kata tidak, dia terus menyerang. Kamu kena mematikan serangan itu, iaitulah dengan bagi peringatan. Saudara, saudari, ya, sahabat, this is not the way. Kalau cara ni kita gunakan di mana anda nak bersama dengan saya tidak menerusi cara yang syar'i, kalau anda boleh buat begitu kepada saya,
anda nakkan saya tanpa mengikut cara perkahwinan, anda boleh langgar perintah Allah dalam keadaan kita belum berkahwin. Apa jaminan lepas kahwin anda tak langgar perintah Allah? Dan ingat cerita ni membabitkan orang yang dah kahwin. Zulaikha, kalau kamu boleh buat begini sebelum kita kahwin, kamu boleh untuk buat jalan haram, apa jaminan kalau lepas kahwin kamu tak buat benda yang sama pada perempuan lain, pada lelaki lain? Kalau dengan cara macam ni kamu lalu dan kamu kata okey, boleh tak berlaku bila kita kahwin kamu buat pada perempuan lain, kamu buat pada lelaki lain? Boleh berlaku tidak? Jadi kita bagi peringatan. Kalau dalam fikiran kamu hanyalah keseronokan nafsu serakah kepada tubuh, maka kalau orang lain lebih cantik dan kita sudah berkahwin, boleh buat tak benda tu pada orang lain? Boleh. Jadi logik yang sama menyebabkan kita fikir panjang. Jadi adik-adik minta maaf ya. Saya ambil masa adik-adik lama sangat, hampir sejam setengah. Minta maaf pada Atikah terlebih masa. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan ini adalah satu contoh bagaimana tadabbur boleh berlaku dengan hanya 1-2 ayat, insya-Allah. 1-2 ayat cukuplah adik-adik. Insya-Allah. Ada apa-apa lagi adik-adik? Okey. Kalau tidak ada, ya silakan. Tertinggal tadi Ustaz ada cakap yang orang yang tak kenal apa yang Allah bagi dia apa? Orang yang tak kenal apa yang Allah bagi, dia akan mudah menggunakan apa yang Allah bagi tidak pada tempatnya. Contoh, ayah bagi kepada kamu laptop. Dan kamu tak rasa pun ayah nak bagi laptop tu, ayah kena kerja sebulan nak beli laptop tu. Kamu tak rasa ayah struggle, ya, berpuasa berapa hari semata-mata nak kumpul duit daripada mengguna duit beli makanan untuk beli laptop. Jadi kalau kamu tidak menghargai betapa susahnya ayah nak beli laptop tu, betapa ayah berpantang daripada beli barang-barang lain semata-mata nak beli laptop untuk anak-anak kelas online, maka mudah tak laptop itu digunakan untuk buat benda lain? Yang mana benda lain itu mengguriskan hati ayah. Betul tak? So kena ada perasaan innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku dijatuhkan dalam telaga, Allah selamatkan aku dengan ada orang datang. Aku dijual sebagai hamba dengan harga yang murah. Orang boleh beli untuk bully aku, ragging aku sebagai hamba. Tiba-tiba yang beli Perdana Menteri Mesir. Jadi jelas kat situ Allah tolong aku. Tiba-tiba aku nak khianat pada Allah. Aku tak sanggup buat macam ni. Zulaikha, minta maaf. Allah dah selamatkan aku. Suami kamu bagi kebaikan pada aku. Aku takkan khianat pada suami kamu. Jadi mengenang apa yang Allah bagi antara senjata untuk mengelakkan kita khianat pada nikmat Tuhan. Okey, boleh adik-adik? Okey, minta maaf adik-adik lama sangat dah. Kita tangguh dulu insya-Allah. Raja Ain ada? Tak ada apa-apa. Tak ada. Azira? Ya. Hani, okey. Okey, Atikah, kita tamat dulu di sini insya-Allah Atikah ada tambahan? Dengan Osman, Affan. Bagus Affan dengar sekali Jadi terima kasih pada Atikah yang jadi host. Terima kasih pada adik-adik. Jumpa lagi di masa-masa akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar ambil dah Atikah tadi? Dengan adik-adik tadi ambil gambar belum? Belum lagi. Tak apalah, saya ambil gambar nanti saya send tadi. Okey. Kena ambil gambar lagi sekali ambil gambar sekali lagi lah. Okey insya-Allah. Ada Affan ni. Ada Affan. Okey. Okey. Tika nak ambil ke saya ambil ni? Ustaz ambil lah, saya guna phone. Okey, tak apa. 1, 2, 3. Terima kasih adik-adik. Jumpa lagi. Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi.